أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan sesi perkongsian kita dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, agar dengan kita mengucapkan kesyukuran dan menzahirkan tanda kesyukuran kita dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita seharian, dalam apa yang kita rancang dan kita lakukan setiap hari dan kita renung, adalah dengan bertujuan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan, kita mengharapkan Allah akan menambahkan lagi kenikmatan yang telah diberikan kepada kita untuk kita terus meneruskan penghidupan kita ini. Yang pertamanya sebagai satu ujian untuk pencapaian kehidupan kita di akhirat, dan yang keduanya ialah dalam melunaskan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah ke atas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah telah ceritakan kepada dia yang Allah menjadikan kita ni sebagai khalifah, iaitu wakil Allah. Wakil Allah tu apa maksudnya? Untuk kita melaksanakan, melihat dunia ini, menjalankan kehidupan berasaskan ataupun berlandaskan syariah Islam. Itu yang dipanggilkan khalifah Allah di muka bumi. So dia adalah menjadi tanggungjawab kepada semua. Kerana itulah tujuannya Allah jadikan kita di muka bumi ini. Dan untuk hari ini kita terus membuat perkongsian dalam usaha kita untuk memahami Al-Quran, kerana kalau nak menjadi khalifah Allah, maka kita kena ada alatnya, ada persiapan supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul berlandaskan perintah Allah. Dan segala panduan tu ada sebenarnya di dalam Al-Quran, yang kita hanya perlu memahaminya apabila membaca Al-Quran, kerana Al-Quran tu diturunkan di dalam bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi memang tugas kita untuk memahami, kita kena belajar bahasa Arab Al-Quran tu. Okey, saya terus buat perkongsian seperti biasa, iaitu dengan berkongsikan hari ini kita akan memasuki ayat yang baru, iaitu ayat ke 20, 21, 50, 43 . Kita telah pun selesai berkongsikan ayat 21-36 yang ni semalam, sehinggalah kepada kalimah hum kafirun. So diharapkan tuan-tuan boleh mengenalkan satu persatu daripada
ahaza adalah kalimah yang pertama. Ya, lepas tu kita pergi pada kalimah yang kedua, allazi, ya, yazkuru, dan seterusnya lah kita sampai ke semalam kafirun, dan kita telah pun memberikan catatan kepada kalimah kafirun tu dan kita simpan dia di dalam screenshot, ya. Kalau tuan-tuan membuat screenshot yang sama, jadi tuan-tuan juga boleh melihat kembali apakah perbincangan yang telah kita buat untuk ayat 36. Surah hari ini kita akan masuk ke ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-43, masih lagi surah yang sama. Surah 21 adalah surah Al-Anbiya. So ayat yang kita akan bincangkan ialah am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Ya, jadi juga bermula seperti di atas, ya, dia ada hamzah istifham. So di sini pun ada hamzah istifham, ya. Hamzah istifham yang digunakan dengan mim tu membawa erti ataukah, ya, sama ada dalam bentuk ataukah ataupun adakah. Dia juga hamzah istifham yang memberi dalam bentuk soalan, ya. Am lahum, adakah, ataukah ada bagi mereka, ataukah mereka ada, ya. Itulah am lahum. Nanti kita akan kupas satu-satu. Hari ini kita mengenal dulu secara imbasan, lepas tu kita akan lihat dalam pembentukan ayat itu. Kita pergi ke Lexilogos dan kita perbetulkan ayat tu untuk kita jadikan latihan, ya. Okay. Okey, ya, kita salinkan ayat ni dan kita bawa dia ke Lexilogos untuk membetulkan sekiranya ada pembetulan yang diperlukan kepada potongan ayat ni, ya. Ayat ni sebenarnya ini adalah perenggan daripada ayat, ya. So kita bawa dia ke Lexilogos. Dan Lexilogos ada di atas rasanya. Ya, okey. Dan kita copy dia ke Lexilogos, ya. Dan kita kopikan 2 kali untuk memberi melihat tempat-tempat yang perlu kita perbaiki dari aspek penulisan, ya. So yang pertama sekali ialah am lahum, yang perlu diperbaiki ialah alif yang bertanda panjang. So kita perbaiki dia, sebenarnya bukannya alif bertanda panjang, sekarang dia adalah hamzah qata' yang diikuti dengan alif yang kita panggilkan mad badal, ya. Am lahum lihatun, so dia adalah mad badal. Kemudian lihatun tamna'uhum, sini terdapat mim yang bertemu dengan mim, ya. Mim yang bertemu dengan mim, so kita panggil dia adalah dalam aspek tajwid, dia melibatkan hukum idgham mislain, ya. Idgham mislain, ataupun juga kita boleh panggil dia idgham mutamasilain sebab dia melibatkan pertemuan 2 huruf yang sama, iaitu mim dengan mim, ya. Satu mim yang berbaris dan satu lagi
mim yang satu mim yang sukun dan satu lagi mim yang berbaris kasrah. Okey. So bila mim yang sukun bertemu dengan mim berbaris kasrah, apa berlaku? Idgham mutamasilain, iaitu mim yang pertama hendaklah dimasukkan ke dalam mim yang kedua, itu dipanggilkan idgham, ya. Memasukkan mim yang pertama tu ke dalam mim yang kedua, maka di dalam mim yang kedua tu terdapat dua huruf mim. Jadi mim yang kedua tu perlulah ditandakan dengan tasydid, ya. Tandakan dengan tasydid. Kemudian mim yang pertama tadi, disebabkan dia sudah dimasukkan ke dalam mim yang kedua, jadi mim yang pertama tu tidak lagi disebut di dalam bacaan, ya. Tidak lagi disebut di dalam bacaan. Bermakna apa? Apabila kita membaca, kita tidak lagi menyebut mim yang sukun, ya. So dalam pembacaan kita akan buat, saya gunakan arrow. Selepas kita membaca home, ya, ha yang baris hadapan tu, kemudian kita terus kepada mim yang sukun tadi. Itu dia cara pembacaan dia. So bermakna mim yang sukun sini tidak lagi disebut. Yang kita crosskan dia, maknanya seolah-olah mim tadi tidak lagi disebutkan dalam bacaan. Itu dipanggilkan idgham mislain, ya. So ha baris hadapan kita terus sambung dengan mim yang bertasydid. Jadi mim yang pertama tu telah digugurkan. Apabila dia digugurkan, maka baris sukunnya tidak lagi perlu di dalam tulisan, ya. Dia yang tinggal hanya mim yang tidak bersukun. So dari penulisan dia dituliskan mim tidak bersukun, tidak ada tanda sukun. Dari pembacaan, mim tu tidak dibaca, ya, tidak dibunyikan. So yang dibunyikan hanya mim yang kedua ni dengan tasydid, bermakna ada dua kalimah, maka dia perlu dibaca dengan dua harakat, dan biasanya dia sebab dia melibatkan idgham yang kamil, jadi dia bacakan 2 hingga 3 harakat. Dan dari segi penulisan, begitulah yang perlu ditulis, ya, di dalam kita mengenal kalimah itu. Dan sekarang nun yang sukun bertemu dengan dal, dan nun yang bersukun bertemu dengan dal. So ini melibatkan hukum ikhfa hakiki. Hakiki bermakna ikhfa yang hak, yang benar. Jadi apa yang berlaku, ikhfa bermakna menyembunyikan ataupun persembunyian, isim masdar, di mana nun yang sukun ni disembunyikan di dalam dal, ya. Dia sembunyikan. Tadi dimasukkan, sekarang dia disembunyikan. Ada perbezaan di antara masuk dan sembunyi, ya. Masuk mim tu terus hilang di dalam mim yang kedua, tetapi sembunyi bermakna bunyinya disebut ataupun dizahirkan di antara izhar dan idgham. Dia masih lagi dibunyikan, ya, tetapi dia disebut dalam keadaan antara izhar dan idgham, di mana nun tu tidak disebutkan makhraj dan sifatnya dengan sempurna, melainkan di antara izhar dan idgham.
Jadi jika itu berlaku, sekali lagi tanda sukun tu perlu digugurkan dalam tulisan, ya. Sebab kita kalau sukun apa makna dia? Sukun tu kita kena zahirkan makhraj dan sifatnya 100%. Yang original tu makhraj dan sifatnya kita kena sebut sempurna. Yang jelas dan terang tu maknanya makhraj dan sifatnya kita perlu nyatakan dengan sempurna, iaitu 100%. Tetapi sekarang ni keadaannya tidak, ya, tidak dinyatakan dengan sempurna ataupun jelas dan terang tu. Jadi sukunnya hendaklah juga digugurkan di dalam penulisan, ya. Dalam tulisan sukunnya perlu digugurkan pada nun, dan sifat yang dizahirkan dengan sepenuhnya ialah sifat dengung saja, ya. Sebab nun yang bersukung dia ada sifat dengung. Dengung tu dipanggilkan dengung khayshum, ya, sebab dia berlaku pembunyian nun yang sukun tu berlalu di rongga hidung. Al-khayshum maknanya rongga hidung. Jadi dengung tu perlu dizahirkan. Selain pada dengung tu, semua sifat-sifat yang lain tidak dizahirkan dengan sempurna. Dia hanya dibunyikan dalam bentuk sembunyi, ya. Sembunyi iaitu membunyikan di antara izhar dan idgham, ya. Dan kemudian dunina, ya, dunina. Okey. So selesai tu, jadi kita boleh padamkan ayat yang pertama tu, ya. Dan kita gunakan ayat ni untuk perkongsian kita seterusnya, untuk melihat, ya, kalimah-kalimah dalam ayat ini, dan kita letakkan dia punya rujukan, iaitu Doktor, ada lagi satu ikhfa tu. Alihatun tamna'uhum. betul. Okey, itu tanwin bertemu dengan ta lah. Tak. Ikhfa, tapi dia tidak ada tidak ada apa-apa yang perlu diperbaiki di sinilah. Diperbetulkan, ya, tanwin bertemu dengan ta. So dia tulisan tu betul, cuma masalah dia ialah tanwin ni saja, sebab keyboard ni dia tidak ada tanwin yang 99, ya. Ya, betul. Dia ada satu tanwin saja. Tetapi apabila kita menulis, kalau ada keyboard yang ada tanwin 99 tu, sepatutnya ditulis dengan 99 tu menunjukkan tanwin tidak selari. Ya, tapi keyboard ni kalau tengok sini tuan-tuan, dia ada satu je tanwin dhammah. Mana dia? Ni, ya, dia satu je, itu saja. Jadi dia ada limitation dia, ya, tak boleh memasukkan tanwin yang tak selari. Begitu juga bagi atas, tanwin dia satu jenis saja. Kasrah pun, tanwin pun satu jenis saja, ya. Jadi kalau kita menulis secara manual, kita kena ubahlah yang ni. Ya. Ya, baik. Okey. Ya, ni ialah ayat yang ke-43 untuk rujukan kita nanti kalau kita menyimpannya, ya. Okey, untuk peringatan tanwin tadi mungkin saya kongsikan sekarang apa sebenarnya yang dimasukkan tanwin selari dengan tidak selari. Yang tu kita boleh lihat sebagai contoh. Kita pergi ke dalam korpus sendiri pun boleh, ya. Ayat ni kita boleh tengok ayatnya di dalam sini. Kita boleh tekan di sini dan lihat ayat yang sebenarnya, ya. Tanwin tidak selari, yang ni dia, alihatun. Ni yang sepatutnya penulisan tanwin tu 99, sebab dia melibat huruf ikhfa, ya. So dia perlu diletakkan dengan tanda dan dhammatain tu 99, ya. So yang lain tadi semua kita telah perbetulkan. Tadi kita betulkan di sini kepada mad badal,
Kemudian kita betulkan di mim, iaitu kita buangkan tanda sukun dia, ya, dan kita tambahkan tasydid di sini. Kemudian tanda sukun kepada nun kita juga sudah buangkan, ya. Sebagaimana sepatutnya ada 5 perubahan lah. Tapi yang ni yang kita tidak boleh buat sebab keyboard tu memang tidak ada. Ya, tidak ada tanwin yang tidak selari. Jadi ayat yang kita nak kongsikan sekarang ni ialah yang inilah. Ya, sebahagian daripada ayat, ya, diambil depan dia saja, iaitu amlahum alihatun tamna'uhum min dunina. Itu saja, ya. Okey. So sekarang ni kita pergi untuk melihat okey, setiap satu kalimah ni. Kalau tuan-tuan dah biasa dengan korpus, ya, sekarang saya tunjukkan macam nak menggunakan korpus untuk melihat jenis-jenis dan keterangan kepada setiap kalimah, ya. Kita belajar juga gunakan korpus ni. Pergi ke korpus ni, ya, apa tuan-tuan buat ialah pergi ke ayat ni tadi. Lepas tu tekan word by word. Ya, tekan di kiri ni ada word by word ni. Kalau nak saya tandakan dengan tanda arrow warna merah, ya, saya ni, ya, word by word ni. Ya, pergi ke word by word. So dia akan senaraikan semua kalimah-kalimah yang di dalam yang kita nak bincangkan tadi, iaitu bermula dengan am. Saya kecilkan sikit. Itu dia. Bermula dengan am, lepas tu lahum alihatun tamna'uhum min dunina, ya, sampai sini saja. So kita sekarang belajar gunakan korpus ni untuk belajar, ya, mengenal kalimah-kalimah yang kita sedang bincangkan, ya, sekarang. Okey. Am yang pertama dia katakan sini adalah coordinating conjunction, ya, coordinating conjunction, tapi dia tak jelaskan tentang istifham dia. So korpus ni pun ada juga limitation dia, iaitu kita kena bantu dia, ya, sebab dia adalah hamzah istifham juga, ya. Jadi membawa erti adakah, ataukah. Kalau dia coordinating conjunction, dia or saja yang bermakna atau. Kalau tuan-tuan nak tukarkan ke bahasa Melayu, boleh tekan mouse ni, right click mouse, lepas tu pilih translate to Melayu ni, ya. Translate Melayu, dia akan tukarlah, ya, ke bahasa Melayu. Tapi mungkin tak semua. Okey. So kita tengok sini. Am dia katakan kata hubungan koordinat. Koordinat tu is a coordinating conjunction yang bermaksud ataf. Sebab tu dia kata sini harfun atafun, ya. Tetapi dia tertinggal yang dia tidak tambah sini ialah apa dia? Dia ada juga adalah hamzah istifham. So kita boleh bantu dia, ya. Kita boleh bantu dalam bentuk catatan, iaitu kita ambil lexilogos yang baru. Kita boleh buat catatan harfun ialah kalimah apa? Kalimah muannas, ya. Jadi kita boleh gunakan dhamir hiya, ya, hiya. Jadi kita letak dia wahia. Ini kita gunakan bahasa Arab sikitlah, ya. Wahia. Wahia hamzatun. Okey, kita nak guna bahasa Arab, so kita tak payah gunakan baris, ya. Kita tak payah baris. Kita menulis kalimah saja. Wahia
hamzatun, ha mim, za ta mabutah, hamzatun istifhamun, sim, ta, fa, ha, alif, mim. Ya. Wahia hamzatun istifhamun. Kita nak tambah catatan dalam korpus tadi ya, sebab korpus ni pun dia juga tak lengkap ya. Kita nak bagi maklumat yang lebih lengkap. Jadi kita kopikan dia, bawa pergi ke Lexilogos tadi balik ya. Kita bantu dia. Sambil dia bantu kita, kita pun bantu dia. Kita gunakan text feature ni ya, kita masukkan kat sini tambahan ya. Okey, so mana dia harfun atfun, ataf tu mana atfun, wahia hamzatun istifhamun. Dia juga hamzah istifham. Ya, yang ada alif tu ya, ialah hamzah istifham. Jadi maknanya dia berperanan sebagai harfun yang membuat soalan. Ataukah? So bukannya atau. So kalau atau ni apa kita buat bila ada istifham? Ya, kita akan tambah dia kah. Ataukah. Okey. Itu untuk kalimah am ya. Dan kita terus pada kalimah lahum. Lahum tuan-tuan tengok ada dua komponen. Satu komponen ambil warna hijau. Satu komponen la ni ialah ditandakan sini ialah P. P bermaksud apa? Proposition ya, yang ni. Tu dia P tu diterangkan kat situ, iaitu imbuhan awalan lam, cuma dia tak terangkan dengan spesifik. Imbuhan awal lam harfun jar. Itu sepatutnya ya, ayat ni harfun jar. Kita bantu dia ya, tak apa ya, kita bantu dia. Kita tambahkan kat tepi ni, ambil teks. Dia sebenarnya ialah harfun jar. Ya, harfun jar. Kalau dia tak jelas, kita jelaskan untuk dia. Ya. Okey, boleh buangkan kotak tu. So, P proposition tu sebenarnya ialah harfun jar ya. Kemudian komponen yang kedua ialah pronoun yang home ni ya. Home ni komponen yang kedua, dinyatakan identiti dia sebagai PRON tu apa dia? Pronoun. Pronoun tu ialah ni penerangan kepada pronoun. Iaitu dia kata ganti nama diri jamak maskulin orang ketiga. Okey ya, kita biasanya menulisnya dalam Jawi, dalam Jawi. Ya. So apa kita nak terangkan kepada home ni? Ya, iaitu kita clearkan dulu, kita pergi ke Lexilogos, kita bantu dia ya. Biasanya kita terangkan apa home? Isim dhamir dot mim ya ra muzakkar
muzakkar ghaibun, dia orang ketiga. Okey, ghaibun, bilangan dia ialah jamak lah. Jamak. Okey. Dan i'rab dia apa tuan-tuan? Majrur. Betul. Yang majrur, ya. So sini tak ada sebab dia Arab, melainkan kalau kita nak pergi ke Jawi, kita masukkan yang, kalau tidak kita kata terus masukkan dia majrur lah, ya. Majrur. Okey. Nah, itu dia penerangan kepada pronoun tadi, whom. Sebab di korpus tu dia masih lagi tak jelas, ya. So kita jelaskan untuk dia. Pergi balik ke korpus. Mana korpus? Okey. Oh, yang tadi apa ya? Sebab kita clearkan drawing tadi dah terpadang, kita kena masukkan balik. Di sini, ya. Tambahkan dia, ambil teks. Kita tambahkan dalam Jawi dia tu di sini. Untuk pronoun, ya. Okey. Dia tulis dalam bahasa Rumi itu dan kita bantu dia dalam bahasa Jawi kerana apa? Dia tidak menerangkan i'rab dia di sini. Okey. Dan dia tidak dia dalam bahasa Melayu, ya. Kita nak dia dalam bahasa Arab dia isim dhamir muzakkar ghaibun jamak yang majrur, ya. So jawa majrur ni apa dia? Ini pertalian dia, ya. Dia hanya meletakkan pertalian dia, tetapi penerangan kepada dua kalimah la dengan pronoun tu tidak jelas, ya. Jadi kita masukkan semula jawa majrur tadi, pergi ke leksi logos, ya. Harfun harfun jar. Gunakan yang Rumi, harfun jar. Jim, ra yang bertasydid. Itu dia harfun jar. Okey, kalau nak bracket pun boleh. Yang kita bracket kalah. Copy dia, pergi balik itu dan kita tampal dia dekat P ni, iaitu preposition, ya. So ambil tag dan kita tampal dia dekat atas pun boleh untuk membantu menerangkan lagi, ya. Yang sebenarnya preposition tu adalah harfun jar. Cuma dia punya Jawi ni kadang-kadang cantik, kadang-kadang tak cantik. Yang ni cantik, yang ni tak cantik. Dia gunakan font yang berbeza. Jadi bila ada harfun jar dan ada isim dhamir muzakkar ghaibun jamak yang majrur, jadi pertalian tu kita panggilkan dia sebagai jar wa majrur, ya. Ini adalah pertalian di antara dua kalimah ni lah, lahum. Dan makna dia berikan, dia bantu kita, ya, iaitu bukannya mempunyai mereka, ya. Mereka mempunyai lah, ya. Mereka mempunyai, dia terbalik, ya. Mungkin tadi daripada English ke Melayu tadi dia nak translate, jadi Google ni dia translate direct, ya. Dia tak translate, dia tak ada intelligent, ya. Dia bukan orang pakar bahasa, dia cuma ngikut apa yang ada dalam Google, dia translate literally. So lahum bermakna bagi mereka ataupun
yang juga membawa maksud mereka mempunyai, ya, mereka mempunyai. Okey, so kita boleh padamkan yang lahum. Okey, yang atas tadi kita kita hamzah istifham tadi, ya, so kita masukkan semula sebab kita nak snapshot dia, ya. Apa dia tadi? Wahia tadi kita letak, ya. Wahia hamzatun Wahia hamzatun istifham. istifhamun. Okey, nak bracketkan dia, kita bracketkan. Ambil teks. Letakkan dia di sini. Yang ni pun tak cantik juga, ya. Okey. Dan kita boleh buat Photoshop. Ya, kita gunakan print screen untuk merekodkan penerangan kita menggunakan, hari ini kita menggunakan korpus, ya. Mungkin mulai hari ini saya akan bantu tuan-tuan macam mana nak menggunakan korpus dengan maklumat-maklumat yang dia beri, dan kita bantu dia kalau maklumat-maklumat tu belum kemas, ya. Harfun jar ni kalau kita nak bantukan sikit, kita boleh masukkan rumi dia. Harfun jar ni adalah bahasa Melayu dia kata sendi, ya. Boleh masukkan rumi dia kata sendi. Fungsi dia, Doktor. Dan fungsi dia lagi, ya, kata sendi. Okey, kalau nak sambung lagi banyak, ya, iaitu yang memajrurkan kalimah isim selepasnya. Itu dia. Kalau nak lebih lengkap, ya, penjelasan kepada harfun jar lam tadi yang ni, ya, harfun jar. So kita buatkan arrow. Bawa dia ke bawah sikit lagi. Okay. Itu yang dimaksud dengan P ni, ya. Dan kita buatkan arrow. Kalau nak tunjukkan arrow tu dia di mana, kita ambil di arrow ni, hijau. Yang kita masukkan ini yang la ni lah. La ni. Okey, kalau isim domain ni yang mana? Yang ni, hum. Itu dia. Hamzah istifham ni yang mana? Yang ni. Hum tu isim makrifah ke, Doktor? Yang mana? Hum. Hum. Hum memang isim makrifah. Ya, kalau nak masukkan makrifah boleh. Sinilah isim dhamir makrifah, ya, muzakkar ghaibun jamak yang majrur. Maskulin ni muzakkar, orang ketiga tu ialah ghaibun. Jamak ni ejaan dia salah, ya, dia tak boleh guna K sebenarnya, ya, sebab huruf dia ain, dia kena guna apostrofi. Ya, kata ganti nama diri tu ialah isim dhamir. Okey, yang ni kalau kita nak buat catatan, jar wa majrur ni adalah pertalian, ya. Pertalian di antara dua kalimah.
Tarik dia sikit. Itulah yang dimaksud dengan jar wa majrur tu. Ambil arrow, ya, dan arrowkan dia. Okey, cukup untuk pagi ni. Untuk kita mulakan berkongsi, 2 kalimah, 1 am, 1 lahum, tapi yang ni kita kena perbetulkan, ya. Melayu tak ada cakap mempunyai mereka rasanya. Melayu cakap mereka mempunyai. Dia terbalikkan dia. Mereka mempunyai. Ya. Ataupun yang biasa kita kata mereka adalah. Lagi senang. Adakah mereka ada? Ya. Am lahum, ataukah mereka ada alihatun, Tuhan-Tuhan. Kita buat cara direct, ya. Okey, sadaqallahul azim. Yang kita buat perkongsian untuk sampai, dan kita akan sambung hari Isnin nanti. Kita akan pergi pada alihatun, kita buat catatan yang sama macam ni dan simpan dia di dalam print screen, dan kita boleh gunakannya sebagai rujukan untuk masa-masa akan datang, ya, insya-Allah, supaya kita dapat mengenal kalimah tu dengan lebih baik lagi. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.